Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat kumpul pada malam ni. Dan malam ni sebenarnya saya ganti Ustaz KA punya kelas yang dia tak dapat hadir. Dia tak dapat online. Jadi saya ambil tajuk hari ni diberi kepada saya untuk kita bincangkan insya-Allah berkenaan dengan kepentingan atau keajaiban yang ada pada ilmu usul tafsir. Ini adalah boleh dikatakan apa macam pendahuluan insya-Allah kepada kelas yang nanti kita akan mulakan nanti bila kelas kita ada fizikal balik. Kita akan mulakan insya-Allah pada hari Rabu Rabu 9:30 malam. Kita akan mula bincang berkenaan kitab usul tafsir. Apa yang agak kadang-kadang terlepas pandang. Dia bila kajian dibuat berkenaan dengan usul tafsir ni, sering berlaku orang ramai menggabungkan ataupun tersilap dalam meletakkan ilmu usul tafsir ni sama seperti ilmu ulum Quran. Okay, kalau kita belajar kitab ulum Quran, tajuk dia pun ulum Quran ulum Quran ni tajuk dia ilmu Al-Quran. Ulum plural bagi ilmu. Okay? Jadi ulum Quran tu ilmu Quran. So kalau seorang tu belajar disebut ilmu Quran ni, sebenarnya dia luas. Terlampau luas. Hatta usul tafsir ni, tafsir sendiri, tajwid kan, qiraat dan sebagainya, termasuk dalam ilmu Al-Quran. Ilmu Quran tu luas, lebih luas daripada tu. Maka kalau kita belajar ilmu Quran tu, dia akan bincangkan berkenaan dengan mana maki, madani, kemudian berkenaan dengan masalah berapa bilangan ayat Quran, cara bacaan Quran, tajwid Quran, tu dah tafsir Quran, penjelasan tafsir Quran tu termasuk dalam ulum Quran. So sebab tu kenapa kalau kita perhatikan betul-betul, banyak orang tercampur aduk dua kalimah berkenaan menjadi satu. So dia ambil pengajian ulum Quran, tapi sebenarnya dia nak belajar usul tafsir. Sedangkan usul tafsir ni dia satu cabang je daripada keseluruhan ilmu Quran. Okay. Jadi kalau kita nak faham betul-betul pada hakikatnya usul tafsir ni, ilmu tafsir ni satu juzuk daripada ilmu ulum Quran. Satu juzuk daripada ilmu ulum Quran, ilmu Quran dia bukan semua sekali. Bahkan ilmu Quran tu banyak perbincangan. Kalau kita belajar tajwid pun kita belajar ulum Quran, kita belajar baca Quran pun ulum Quran, kita belajar tentang pentafsiran Quran pun ulum Quran juga. Semua sekali Okey, jadi kalau kita perhatikan sebab tu kalau kita nak tengok jelasan pembahagian ni menyebabkan kita tidak melihat perbincangan atau pengajian ulum Quran ni macam pembelajaran berkenaan ulum hadis. Ataupun dia bersifat pengetahuan tentang macam hadis kan kita pecah-pecah juga. Ulum hadis tu banyak, tentang rijal hadis pun ilmu Quran, ilmu hadis. Bincang syarah hadis pun ilmu hadis. Bincang berkenaan dengan tajuk sanad pun ilmu hadis. So ulum hadis macam tu, macam juga ulum Quran banyak. Tapi yang kita spesifik nak bincangkan sebenarnya adalah berkaitan dengan tajuk masalah pentafsiran Quran. Lebih tepat kalau kita nak fahamkan adalah bagaimana Al-Quran dahulu ditafsirkan dan bagaimana kita pula mentafsirkan Al-Quran. Yang bagaimana Al-Quran dahulu ditafsirkan dan bagaimana kita mentafsirkan Al-Quran. Itu maksud kenapa perbincangan atau pembelajaran ulum Quran ni ditumpukan. Pasal dia asas pertama dia
kita nak faham tentang tajuk masalah bagaimana Quran tu dahulu ditafsirkan oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana kita pula memahami daripada cara mereka tu akan kaedah-kaedah untuk kita memahami atau mentafsirkan Quran. Kerana jika perkara mereka yang dibuat oleh mereka tu, macam para sahabat contohnya adalah ijtihadi, kat situ timbul adakah di situ mungkin pada perkara-perkara mereka tinggalkan atau tak sebut terdapat kefahaman yang ada patut kita tahu di situ. Itu yang kadang-kadang yang kita kata bentuk yang mungkin termasuk di situ sikit. Okey. Jadi dengan sebab itu kalau kita kata usul tafsir ni dia memang sebenarnya dia lebih kepada masalah kaedah-kaedah. Kalau kita kata usul tafsir ni banyak berlaku pada zaman sekarang ni kesilapan ataupun pentafsiran yang salah dalam konteks memahami Al-Quran tu. Punca sebenar dia adalah kerana orang tersebut tak belajar usul tafsir. Dia kan tak belajar ulum Quran dia tak belajar usul tafsir. Usul bagi pentafsiran Al-Quran. Usul bagi menafsirkan Quran, dia tak ada ilmu tentang perkara berkenaan. Lalu dia cuba memahami Quran tadi dengan gaya yang bebas ataupun dengan cara tersendiri. Yang benar zaman kita sekarang ni kebanyakan ajaran sesat, orang-orang yang menyimpang daripada Islam, yang memberikan pemahaman baru pada agama dan sebagainya. Punca utama dia adalah kerana tidak terikat dengan disiplin ataupun kaedah yang telah diketahui daripada salaf bagi memahami ataupun mentafsirkan Al-Quran. Itu punca asal dia. Pasal memang Allah Ta'ala turun Quran untuk kita. Pasal pada banyak orang akan berkata, dia kata Quran ni bukan turun untuk ustaz-ustaz. Saya setuju. Quran bukan turun untuk ustaz-ustaz sahaja. Bahkan Quran ni turun untuk semua. Tapi untuk memahami Al-Quran, memahami kalimah-kalimah Quran, ayat-ayat Quran, kita perlu mengetahui akan kaedah dan cara pemahaman. Sebab kalau kita nak faham, contoh macam buku masakan. Kalau buku masakan tu, berbahasa Perancis. Dan kita tak tahu tentang bahasa Perancis. So buku masakan tersebut tak berguna untuk kita. Bahkan kita tak boleh memandai-mandai menterjemahkan apa-apa maksud di situ tanpa mengetahui kaedah ataupun cara orang-orang Perancis memahami akan perkataan. Satu sudut. Sudut kedua adalah tukang masak punya kefahaman. Tukang masak punya kefahaman tentang kalimah-kalimah yang digunakan. Sebab macam tu lah keadaan tafsir sebenarnya. Sebab bila kita kata pertama kita kena faham Quran tu ikut bahasa Arab. Ikut fahaman salafus soleh. Tapi dalam masa sama orang Arab faham macam mana dengan kalimah tersebut. Dia dua sudut itu. Mana masalah bahasa ataupun apa yang para sahabat belajar daripada Nabi SAW. Ini dua perkara yang penting. Sebab kadang-kadang kita lihat pentafsiran-pentafsiran yang baru yang timbul, semua tidak terikat dengan cara ataupun kaedah yang sepatutnya. Okey. Kalau kita ambil kira sebenarnya, ilmu tafsir ni adalah di antara ilmu yang paling penting dalam Islam dan paling mulia. Kerana ilmu tafsir ni, kerana kita nak belajar usul tafsir sebab ilmu tafsir tu penting. Kerana ilmu tafsir ni adalah ilmu yang digunakan dalam memahami kalam Allah Ta'ala dan menjelaskan makna-makna serta hukum-hukum kalam Allah Ta'ala. Kalau kat situ ada wajib ke, ada sunat ke, ada haram ke, ada makruh ke, ada mubah ke, apa-apa kehendak Allah Ta'ala dengan kalimah-kalimah yang digunakan. So inilah ilmu tafsir. Macam mana dalam cara ilmu tafsir ni sebenarnya pada penjelasan bagi khabar-khabar orang terdahulu. Dia ada khabar tentang bangsa terdahulu sebelum daripada zaman kita. Kemudian ada khabar apa yang akan datang yang kemudian. Bahkan hukum dalam Quran tu ada hukum di antara manusia. Jadi matlamat daripadanya adalah kita berpegang agama Allah Ta'ala. Kenapa kita belajar ilmu usul tafsir ni? Adalah kerana kita nak ilmu tafsir tu sendiri kerana kita nak berpegang dengan agama Allah Ta'ala sampai kepada kebahagiaan macam mana kebahagiaan dunia akhirat. Begitu juga bahawa keperluan manusia kepada ilmu tafsir ni sebenarnya adalah luas, adalah sangat besar. Kerana apa? Kerana masuk kepada kesempurnaan dalam agama dunia dan akhirat. Mana kalau orang tu nakkan dunia dia sempurna, akhirat dia sempurna, memang dia kena lihat kepada kalam Allah Ta'ala. Okay. Itu okey. Macam dia kata sebab Allah SWT firman Al-Quran dalam ayat yang banyak yang menggalakkan untuk kita berfikir dan juga memerhatikan kepada kalam Allah Ta'ala. Memana kita mentadabbur.
tapi tadabbur lepas tafsir. Macam zaman kita sekarang ni banyak orang kadang-kadang ambil translation Quran kemudian pergi terjemah sendiri. Itu salah. Itu bukan tadabbur yang dimaksudkan. Tadabbur yang dimaksudkan tu adalah kita cuba untuk aplikasikan maksud ayat Quran yang datang kepada kehidupan kita atau kepada tindakan kita ataupun kepada perbuatan kita, yang mana kita kata dari situ kita memerhatikan ayat tadi walaupun mungkin turun pada orang terdahulu tapi kena pada kehidupan kita. Itu tadabbur. Tapi untuk memahami ayat tersebut, kita kena faham maksud yang Allah Ta'ala kehendaki daripada ayat berkenaan. Tak boleh kita terus sesuka hati cuba mengatakan bahawa apa ayat ini maksud sekian hanya kerana dalam kamus saja. Sebab kita kena faham bahawa kehendak Allah dan kehendak Rasul tadi adalah matlamat utama daripada agama. Sebab tu tadabbur nanti insya-Allah kalau kata ada peluang, kita mungkin akan kupas sikit berkenaan tajuk tadabbur ni apa. Okey. Dia contoh dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Sad ayat 29. Surah Sad ayat 29, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala 29 kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab. Kitab Quran ni adalah kitab yang kami turunkan ia kepada kau Muhammad, mubarakun, ia diberkati. Okay, kenapa Allah turunkan? Waliyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur akan ayat-ayatnya. Bila tadabbur tadi maksud dia memahami, okey. Walitadhakkara ulul albab, dan supaya mereka beringat akan orang-orang yang punya akal. Akal maksudnya dalam masalah pelaksanaan. Sebab dalam konteks agama ni ataupun Quran ni, kita belajar untuk memahami maksud, kemudian kita mesti melaksanakan atau beramal dengannya. So Quran diturunkan untuk dibaca, kemudian untuk difahami pengertian dia, kemudian untuk diamalkan. So tadabbur sebenarnya masuk pada ketiga sekali. Bila faham orang tu baca, faham maksud dan juga amalkan, barulah dikatakan orang yang mentadabbur Al-Quran. Dan dalam masalah beringat, maksudnya dia kena apa? Dia kena berjaga-jaga daripada setiap arahan ataupun larangan yang ada daripada Al-Quran. Sebab tu Allah kata dia turun kitab ni untuk ditadabbur ayat-ayatnya, dia supaya beringat. Mana dia akan tahu perintah Tuhan, maka dia beringat daripada apa yang Allah Ta'ala ingatkan. Itu yang asas Itu surah ayat 25. Okey. Dan memang kita tahu bila kita faham macam ni secara asasnya haruslah kita kita umat Islam ni, bila itu asas kita faham tentang Quran, kita memang harus untuk mengalihkan usaha kita untuk memahami Al-Quran Karim dengan sekuat-kuatnya dan juga penjelasan maksud Quran, memahami. Sebab kepada pemahaman maksud Al-Quran itu ada redha Allah Ta'ala. Ada redha Allah Ta'ala. Ilmu tafsir ni adalah satu ilmu yang akan menerangkan kepada orang yang belajar tafsir akan dan juga pada manusia akan jalan mereka. Kita tahu jalan betul dan salah. Allah Ta'ala nak apa daripada ayat tersebut. Ni kadang salah faham ayat banyak jadi kes. Kalimah tak faham, contoh macam Melayu kita biasa dengar Saya pernah sebut beberapa kali. Yang dia orang kita baca bila kita tuduh orang tanpa bukti. Orang kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lagi dahsyat daripada pembunuhan. Surah Baqarah ayat 193, 192. So dekat situ itu contoh paling simple lah kalau kita nak faham bagaimana orang yang tak belajar usul tafsir, tak belajar berkenaan tafsir, dia ambil mana-mana ayat, bunyi macam mana dia nak, dia terus pakai suka hati dia. Ini punca yang berlaku adalah punca kerana tak belajar tentang ilmu tafsir atau usul tafsir. Sebab kita tahu ilmu tafsir kalau kita dah buka semua pendapat para ulama atau para ahli tafsir, kita akan jumpa adakah maksud itu wujud. Dan kedua, kalau kita ada usul ataupun kita ada asas dalam masalah pentafsiran, pun kita tersilap. Walaupun kita tak terbuka, tak sempat buka lagi, akan akwal kata-kata salafus soleh, tak jumpa lagi, kita tak buka lagi. Tapi kita sebenarnya dah ada asas untuk berpegang di mana kita tidak akan tersilap dalam perkara tersebut. Contoh macam ada asas macam kalimah fitnah. Dalam Quran Karim, kalimah fitnah tak ada maksud dengan tuhmah. Dalam bahasa Arab, kalimah tuhmah tu maksud menuduh orang tanpa bukti. Sedangkan fitnah dalam Quran ada maksud ujian, maksud pembunuhan, ada maksud kekufuran. Dia ada maksud-maksud yang tertentu. Dia bukan bebas macam tu. Dia ada limitation
pengertian. Sebab kalau dia kata kita tak ada limit pengertian tersebut, ni masalah yang berlaku bila kita kata wajaran sesat dan sebagainya, punca sebab itu. So bila manusia belajar tafsir ni sebenarnya, dia memang akan dapat lihat jalan dia ke depan, ke mana dia akan pergi. Okay? Macam mana bahawa Allah Ta'ala terangkan akan cahayanya. Okay? Allah Ta'ala kukuhkan akan gunung ganang, teguhkan akan kedudukan gunung ganang tadi, macam itulah kedudukan sebenar ilmu ni. Okay, dia kata kerana dia kata Allah SWT tidak akan meletakkan pada ayat ni sebarang kebatilan. So bila pemahaman yang betul tentang Al-Quran Karim tadi, dia kukuh seperti gunung yang takkan boleh digugahkan oleh sebarang kebatilan. Okey. Dan dalam tafsir ni kita tahu bahawa ada penjelasan bagi hukum-hukum seperti sunnah, perkara sunat dan perkara fardu. Kita akan lihat kat situ apa nawafil, apa yang telah wajibkan. Okey. Dan memang Allah Ta'ala telah turunkan wahyu ni kepada Nabi SAW. Dalamnya ada galakan untuk ketaatan dan ibadat, larangan kebatilan dan ikhlas niat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat, memang kita sebenarnya diberikan Allah Ta'ala akan garis panduan yang cukup jelas dengan Quran tadi. Tapi nak faham pengertian ayat. So kalau kita ingatkan macam kalau kita tengok contoh macam dalam kes pemahaman Al-Quran. Contoh para sahabat sendiri, walaupun mereka orang Arab, mereka kadang-kadang tidak mengetahui setengah perkataan atau maksud yang kendaki. Contoh kalau kita baca dalam hadis yang datang dalam Sahih Muslim tentang kisah seorang sahabat yang bila dibaca ayat suratul Baqarah ayat ke 187 yang bila Allah Ta'ala nyatakan fakulu washrabu hatta tabayyanakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, maka makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih banding benang hitam daripada fajar. Okey, ni Arab. Orang Arab kita faham kalimah tu jelas dalam bahasa Arab. Tapi ketika nak memahami kalimah tersebut, ada para sahabat yang membuat pemahaman secara literal. Maksud dia pergi cek beza benang putih benang hitam pada waktu-waktu yang dia rasakan was-was, adakah masih lagi malam atau dah subuh, adakah boleh makan lagi ke tidak. So ada yang ikat jari kaki dia, benang putih satu, benang hitam satu, kemudian dia tengok pandang. Kemudian yang seorang tu letak bawah bantal dia 2 helai benang. Apa asalnya? Okey. Sambung balik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Okay, Assalamualaikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Minta maaf tadi, macam mana entah dia punya dia punya tu putus. Okay, tapi ni saya sambung ni baik. Tadi saya sebut tadi maksudnya kepentingan bila kita nak memahami Quran turun untuk dibaca, difahami, diamalkan. Dan itu pengertian yang mana Allah sebutkan wa anzalna ilaika wa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau hai Muhammad dalam keadaan dia diberkati, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur akan ayat-ayatnya, wa yatadhakkaru ulul albab, supaya mereka akan beringatlah orang punya akal. Maksudnya dengan turunnya Quran tadi, mereka baca, mereka faham dan mereka akan beringat. Okey. So jadi saya sebut tadi, saya kata dalam masuk usul tafsir ni, kepentingan ilmu usul tafsir ni dia pasal dia berkaitan kaedah memahami Al-Quran ataupun peraturan dia, disiplin dia. Sebab macam saya kata tadi, kalau sekiranya kita tak faham kalimah, tak tahu maksud ayat, mungkin kita akan tersilap faham. Bahkan saya sebut tadi bahawa di kalangan para sahabat Nabi sendiri radhiyallahu anhum, ada orang-orang yang tersalah faham. Ayat Quran datang, mereka faham lain. Mereka tak faham seperti yang dikendaki. Mereka ingatkan bahawa ayat tersebut maksud dia seperti yang mereka faham. Sedangkan ia bukan macam mereka faham. Ia bukan macam mereka faham. Ayat tersebut yang mereka faham tu rupanya tak betul. Bukan macam tu maksud dia.
Contoh macam yang saya bagi tadi, ayat 187 surah Al-Baqarah, di mana ada para sahabat Nabi SAW yang mereka memahami ayat tersebut, mereka menyangka bahawa ayat berkenaan bermaksud garisan khaytul abyad, khaytul aswad tu, benang putih, benang hitam tu adalah fizikal benang. So diorang letak benang di bawah bantal, dia ikat kat kaki untuk tengok adakah subuh ataupun fajar yang Allah Ta'ala suruh berhenti makan telah pun masuk. So diorang ini diorang inisiatif lah. Cuma bila Nabi kata pada sahabat berkenaan, idza inna qafaka la'arib, kalau macam tu engkau faham lebarnya tengkuk engkau. Maksud Nabi nak fahamkan bahawa yang dimaksudkan tu bukannya benang, tapi dia adalah fajar, garisan fajar di ufuk. Di sini yang kita nak fahamkan tadi, bagaimana sebenarnya kedudukan pemahaman Al-Quran tadi penting, sebab Nabi betulkan sahabat sendiri. Okay, dan para sahabat tadi walaupun diorang Arab saja, macam saya kata tadi, bukan jaminan diorang faham semua. Bahkan kedudukan para sahabat tadi ialah macam kita manusia lah. Ada cerdik, ada tak cerdik, ada yang tinggi kefahaman, ada kurang kefahaman. Sebab tu bukan semua para sahabat beri fatwa. Sebab tu kenapa bila kita sebut tentang masalah ayat tadi, Al-Baqarah tu, banyak contoh kita boleh bagi. Yang mereka faham macam ni, rupanya Nabi betulkan balik. Ini betul kefahaman mereka. So kalau kita faham kat situ, memang ilmu tafsir ni, di sudut itu memang sangat penting lah. So kita nak faham maksud Al-Quran, kita nak melaksanakan dan beramal dengannya. Tapi kita tak tahu akan jalan dia, kita akan salah lah. Okay. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, contoh utama kita dalam perkara ni, dalam perkara kita nak mengkaji ataupun memahami atau tafsir Quran ni, penjelasan Quran, adalah Nabi SAW sendiri dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka mengerahkan amat banyak bagi menjelaskan makna-makna Quran. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna-makna Al-Quran kepada para sahabat baginda. Okey. Kemudian mengeluarkan akan segala apa yang tersembunyi daripada pemahaman mereka tak faham, Nabi terangkan. Okey. Kerana mengikut pada firman Allah Taala dalam surah An-Nahl 44. An-Nahl 44 Allah Taala nyatakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun kepada engkau Muhammad adzikr, itu Quran itu, litubayyana linnas, supaya kau jelas kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka akan beringat, akan berfikir, memikirkan. So maksud dia Quran itu turun supaya Nabi jelaskan. So dan itu kerja Nabi SAW pada permulaan. Baginda SAW dapat Al-Quran, sampailah kepada baginda wafat. Baginda berterusan menjelaskan Quran kepada para sahabat. Dan para sahabat yang Nabi lantik menjadi guru Quran pun buat kerja yang sama. Pergi ke Syam, pergi ke Iraq, pergi ke Mesir, pergi ke mana-mana, ke Afrika. Mereka membawa Al-Quran tu ke Yaman. Mereka bawa Al-Quran tadi sambil untuk menjelaskan kepada manusia apa kalam Allah. Okay. Memang buat kerja sesungguh. Dan bila kita lihat keperluan kepada ilmu tafsir ni sebenarnya memang sangat luas lah, sangat besar. Terutama bila kita kata semakin maju atau moden masa, pasal orang ramai makin kurang memahami bahasa yang turun dengannya Al-Quran. Itu bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab makin ramai, betul. Tapi yang faham Arab seperti mana zaman turunnya Quran tu, dia makin kurang lah. Makin tak ramai, makin tak ramai. Pada zaman kita sekarang pun kadang-kadang kita ustaz pun tengok buka kamus yang cepat-cepat je, Al-Ma'ani je. Ada satu website Al-Ma'ani. Jadi itu type dia kalimah apa, dia keluar bahasa Arab ke, bahasa Inggeris kita nak ke, Indonesia pun ada. So bila kita pakai itu, kita tak gunakan kitab fizikal yang mana, contoh macam dalam kamus-kamus bahasa Arab yang mana digunakan zaman dulu untuk merujuk balik kalimah tu, maksud dia begini daripada siapa. Bahkan kadang-kadang diorang gunakan syair untuk tahu, contoh syair sebelum Islam, sebelum zaman Nabi diutuskan, zaman jahiliyah, dijadikan alasan untuk pengertian kalimah ini, maksud dia ini sebab syair ini. Macam tu sekali cara mereka merujuk balik asal usul kalimah. Kita bahasa Melayu tak ada.
Tidak, mungkin ada bahasa Arab, ada sikit lah. Ada bahasa macam-macam, bahasa masuk dalam bahasa kita. Asal usul kalimah tadi, kalau kita buka dalam bahasa Inggeris pun, dia ada dia ada asal usul origin. Kalimah tu daripada French ke, daripada Itali ke, daripada Greek ke, dia akan ada rujukan asal kalimah tu daripada apa. Tapi kalau dalam masa Indonesia ni, kalau kita nak betul-betul tahu, kita patut buka kitab-kitab yang lama lah. Tapi banyak orang dah malas buka kitab, terutama zaman sekarang ni, handphone dah dekat tangan kan, handphone dekat tangan, semua dekat tangan je, tak perlu dah buka kitab. So macam ni masalah dia. So ini kepentingan, sebab kita nak faham ilmu tafsir tu penting, dan ilmu yang menjadi kita faham tafsir tu lagi penting. Okay? Jadi dia kata, kalau dia kata kerana orang Islam ni, dia kata dahulunya orang Arab, zaman dahulu Islam Arab, ilmu di atas berada pada ilmu tentang Al-Quran dan maksud dia. Mereka tanya Rasulullah SAW, okay, pada apa mereka muskil, mereka dan memang kita kata kepentingan ilmu tafsir ni makin kuat bagi kehidupan Muslim, kerana dia jalan menyampai kepada melaksanakan kalam Allah Ta'ala dalam kehidupan dia. Mana apa Allah Ta'ala nak dia buat atau ditinggalkan, memahami itulah menyebabkan dia akan patuh, dia akan turut. Kerana itu para ulama menjadikan ilmu usul tafsir ini sebagai ilmu fardu kifayah lah. Kalau ada wujud orang yang memahami Al-Quran dalam umat ini, seorang satu kampung ke, seorang satu negeri ke, dan madai lah supaya dirujuk kepada dia pada apa-apa yang tak diketahui daripada kewajipan agama. Jadi itu sebab kenapa para ulama dahulu memang menjelaskan tajuk kepentingan ilmu usul tafsir. Ilmu tafsir itu sendiri macam tu. So kalau itu ilmu tafsir, dan ilmu untuk memahami kaedah-kaedah ataupun cara ataupun pemahaman ilmu tersebut juga penting. Okey. So kalau kita faham balik, memang kita kata ilmu usul tafsir ni pentinglah, sebab dia ilmu yang menjadikan kita faham, kita betul faham akan penjelasan Al-Quran. Sebab kalau tak ada siapa tahu ilmu tu, macam kita dalam hadis lah, kalau tak belajar ulum hadis atau musalah hadis, dia tak tahu hadis sahih mana satu, hadis makbul atau mardud mana, hadis diterima, hadis ditolak, dia tak ada, dia tak tahu. Sedangkan kita tahu bahawa kalau orang tu tahu hadis yang mana diterima, mana ditolak untuk pengamalan, untuk digunakan sebagai hujah, kalau dia tahu, dan dia boleh betul-betul memilih apa yang betul untuk agama. Mana dia amal apa semua dengan keadaan benar. Tapi kalau sekiranya tak boleh bezakan hadis yang betul, hadis yang salah, nescaya dia akan gagal lah. Maka dia akan masukkan semua sekali dalam agama. Bukan hadis pun jadi hadis. Macam itulah keadaan dalam ilmu usul tafsir. Sebab ilmu usul tafsir tu bila orang tu keluarkan statement berkenaan kalimah Quran. Dia kata Quran kalimah ni maksud sekian. Dan kita kata macam mana kita nak tahu kalimah tersebut memang itu maksud dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. So Allah Ta'ala memang dah beri kepada Nabi SAW, kalau kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Bila Allah Ta'ala kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau gerakkan lidah kau Muhammad dengan Quran tu untuk kau cepat dapatkan Quran. Sebab Nabi dahulu takut kalau terlepas akan ayat-ayat Quran daripada baginda SAW. Lalu baginda Jibril tak habis baca, Nabi dia terus follow. Lepas tu Nabi Allah Ta'ala jawab, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ke atas kamilah menanggung pembacaan Quran itu, penghimpunan Quran itu dalam dada engkau, dan juga pembacaan Quran. Mana engkau punya hafalan tu kami jamin, bacaan kau pun kami jamin. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, bila kami bacakan Quran tu, ikutlah akan bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, ke atas kamilah akan penjelasannya. So Allah Ta'ala jamin untuk Nabi SAW, Quran itu bukan hanya setakat bacaan. Okay. Ada 3 benda. Dalam ayat surah Qiyamah tu Allah Ta'ala jamin untuk Nabi hafalan, bacaan, dan juga pengertian atau penjelasan. 3 Allah Ta'ala jamin. So bila memang kita sebut tadi, bila ketika Nabi hidup, bagi Nabi SAW hidup, memanglah baginda tempat tumpuan bagi ilmu usul tafsir, ilmu tafsir sendiri. Tapi bila zaman berlalu, kemudian para sahabat berijtihad, lepas daripada zaman Nabi ada perkara-perkara baru yang berlaku. So mereka cuba merujuk pada kalam Allah, di mana mereka patut dapatkan jawapan untuk permasalahan baru mereka hadapi. So dekat situ juga, kat sini kita kata mereka mesti ada kaedah memahami akan Al-Quran. Macam dalam usul fiqh macam tu juga. So secara asas dia dekat sini kita kata ilmu usul tafsir ni sebenarnya ilmu yang bantu kita untuk belajar cara mereka tafsir Quran.
cara para sahabat Nabi SAW mengkaji Al-Quran, macam mana mereka dahulu. Kalau dikata kita dapat tahu dan kita dekat situ, kita boleh untuk membetulkan balik kalau sekiranya kita punya kita punya rujukan ataupun kita punya cara memahami, jalan untuk memahami Al-Quran tadi betul atau salah, kita tak perasan. Kalau kita ada kaedah tadi, kita tahu. Dia macam ni lah kalau masuk rumah. Saya bagi kepada seorang tu 5 minit masuk dalam sebuah rumah. Ada masuk ikut pintu, ada masuk ikut siling, ada masuk ikut tingkap. Okay. Walaupun destinasi dia sampai ke tengah, yang betul-betul benar adalah siapa ikut pintu masuk melalui jalan yang kena aki. Sebab pada yang masuk ikut bumbung, masuk ikut tingkap, yang bagi terjah-terjah ni tadi, dia dalam assumption boleh betul, boleh salah. Sedangkan jalan yang kita nak jamin diri kita adalah tanpa kesalahan. Sebab Allah Ta'ala tak pernah turunkan Quran ni dengan ada kebatilan. Islam ini kebenaran tanpa kebatilan. Kebenaran tanpa kesamaran. Sebab tu Nabi sering tekan kepada para sahabat. Baginda beritahu kepada para sahabat, aku bawa urusan ini mislal bayda, seperti jalan putih yang terang. Lailuha kana hariha. Yang malam dia macam siang je. La yazi'u anha illa halik. Takkan binasa, takkan terpesong daripada jalan ni kecuali orang yang binasa sahaja. So basically kalau kita faham kat situ, memang tak patut ada kekeliruan. Cuma kaedah jalan tu lah. Kita kata kalau kita baru sampai first time, macam ada kawan saya seorang, dia datang drive daripada Besut Terengganu. Saya bagi dia alamat rumah dan dia antara orang yang pertama kenalkan saya kepada Waze. Waze. Cuma ketika tu dia sebut Wazi. Disebut Wazi. Waze kan yang kita pakai tu kan. Sekarang glamour lah. Tapi berapa tahun lepas, 5-6 tahun lepas, 5-6 tahun lepas, awal lagi. Seketika dia pakai tu, dia antara, dia tertunjuk pada saya. Dia tak pernah pun sampai kawasan rumah saya. Tapi dengan panduan daripada arahan GPS tu, dia sampai dengan tepat. Sampai depan rumah. Sampai depan rumah. Ini benda yang kita kata apa, yang masalah kan. Dan sampai depan rumah ni, kita kata benda tersebut, bila kata sampai depan rumah tu, dia memang tak ada kesilapan. Itu yang kita nakkan kalau boleh berlaku kepada diri kita atau pada ilmu yang kita pelajari. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sambung balik. Ini ketiga Ini ketiga. Saya tak tahu macam mana. Bila internet macam ni tak sama macam rumah saya. Rumah sini, Kedah, dia tak ada unify yang laju. Di dekat rumah saya banyak, memang laju lah, 500 meg. Sini berapa? 20 kot, tahu? 20 kot. Ikut zaman dulu okey je. Zaman sekarang ni tak siapa-siapa pergi online kan, saya block semua orang tahu. Dia boleh block ni. Okey, sambung balik. Okey. Ulang Jadi kita last kali kita sebut tadi, kita kata bila seorang tu belajar ilmu usul tafsir ni, sebenarnya dia dapat pastikan ketika dia memahami Al-Quran tu, dia faham dengan cara yang betul. Macam saya sebutlah, kalau dalam ilmu mustalah hadis atau ulum hadis, orang tu akan tahu melalui ilmu mustalah hadis tadi mengenal akan hadis yang sahih daripada yang dhaif, mengenal pengambilan, pengertian dan sebagainya. Jadi macam tu juga masalah usul tafsir. So usul tafsir ni, tafsir ni kita nak faham Quran. Tapi usul tafsir ni adalah cara ataupun kaedah yang membawa kita mengenal akan pengertian Quran tu betul atau salah. Okey, itu asas lah. Okay. Lepas tu saya kata tadi, bila dia kata usul tafsir ni adalah dia kata sebenarnya dua perkara. Kita nak belajar daripada usul tafsir ni adalah bagaimana Quran ditafsirkan dahulu, okey, dan bagaimana kita pula mentafsirkan Quran. Okey.
Dan kalau kata dalam bentuk yang pertama, kita kata belajar tafsir, bila kita sebut tentang belajar apa tentang siapa yang telah tafsir Quran dahulu, merujuk pada tafsir golongan terdahulu, mengenal manhaj mereka, jalan mereka pada pentafsiran, khususnya tafsir-tafsir salaf yang dikira sandaran dalam ilmu ini. Kalau kedua pula berkenaan kaedah lah, kaedah yang bersandar kepada usul-usul dan kaedah dan tafsir golongan terdahulu, yang mana kita kata yang agar dijauhi, kita tahu bila kita tahu tafsiran mereka dahulu dan kita ada kaedah kita jauhi pentafsiran dan juga kesilapan dalam menafsirkan Al-Quran. Okey. Itu asas. Sebab tu kalau kita jumpa, kalau sama sekarang ni kita perhatikan, kalau jumpa dengan kumpulan-kumpulan sesat contohnya kan, diorang sebenarnya basic asal yang berlaku adalah mereka tidak memahami Al-Quran itu dengan cara yang betul. Kadang-kadang dia tak faham bahasa Arab, itu lagi teruk lah. Kumpulan-kumpulan batiniah, geng-geng batiniah yang cuba kata Quran tu ada kulit, ada isi. Maksudnya yang kita baca tu kulit. Yang isi tafsir apa yang rahsia-rahsia. Kadang-kadang kita sendiri ada orang buat kelas rahsia huruf ba, rahsia huruf ta, rahsia Al-Fatihah, rahsia Ayatul Kursi. Mana rahsia? Kalau orang tersebut tajuk tu rahsia, saya dah bohong dah. Sebab mana mungkin Nabi mengajar rahsia? Nabi tak mengajar rahsia. Nabi mengajarkan Quran tu dengan jelas dan terang. Macam disebutkan dalam akhir Yusuf kan, dia kata apa? Qul hadhihi sabili. Katakanlah umat, ini jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin. Aku seru kepada Allah Ta'ala di atas kejelasan. Di atas keterangan, kejelasan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan siapa ikut aku. Aku dan siapa mengikutiku. Maksudnya memang dengan jelas dan terang. Tidak berlaku kekeliruan dan juga tidak berlaku kesamaran. Tapi bila ada orang datang ajar pada kita rahsia surah lah, rahsia huruf dan sebagainya, orang-orang ni dia ada masalah. Sebab apa? Sebab itu kan cara Nabi SAW mengajarkan Al-Quran. Ajaran Quran tu bukan untuk rahsia-rahsia, kurang mendedahkan rahsia yang tak dijumpai. Bahkan kadang-kadang kefahaman ataupun rahsia yang dikatakan rahsia tu tidak pernah difahami oleh siapa pun. Nabi tak pernah faham macam tu. Para sahabat tak pernah belajar begitu. Tak pernah ajar pada tabi'in perkara sedemikian. Dan turun-temurun tak pernah wujudnya pemahaman sedemikian. Macam kalau ada beberapa baru ni kan, sebelum daripada beberapa minggu lepas, bulan 7. Sekali saya kata sebelum raya, saya jumpa dengan pengikut Kaha Al-Kazab, Kaha penipu yang dia pegang Quran. Dia bawa Quran. Yang gila. Dia pegang Quran, kemudian dia kata Quran ni masuk sekian. Tapi bila kita rujuk balik kepada asal atau asas, itu orang yang menafsirkan Quran, dia kena tahu bahasa Arab. Dia tak tahu bahasa Arab. Sampai kelakar yang pengikut Kaha, dia kata apa? Dia kata Kaha Al-Kazab tu pernah jadi mutawif. So dia tahu bahasa Arab lah. Itu pun tipu juga, sebenarnya tak pernah jadi mutawif pun. Kalau tahu bahasa Arab mutawif, bukan bahasa Arab orang belajar secara formal. Bahasa beli tamar, orang beli tamar berapa ringgit, berapa rial, halal haram kan, macam tu je lah. Orang bukan pandai sangat pun. Faham tak? Dia konsep dia bahasa Arab, dia macam kita bila orang belajar bahasa Arab kan, masuk kelas bahasa Arab. Saya sering sebut, awak belajar bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab ni skill berbeza. Kalau orang tak belajar bahasa Arab perbualan, dia tak erti baca pun tak apa. Dia ada skill untuk bercakap. Untuk perbualan biasa, kan dia ada kalimah-kalimah dia yang kita kata akan keluar bila kita sekian. Kemudian kalau belajar menulis, dia skill baru. Pasal dia kena ada dalam kepala dia bentuk cara orang Arab menulis. At least dia kena hafal 2-3 bentuk daripada segi masalah macam karangan ataupun syarahan dan sebagainya untuk dia susun balik dalam kepala dia. Dia kena ada uslub yang sama macam orang Arab dalam percakapan. Kemudian dia kalau dia nak baca pula, ada skill lain. Kita kat Malaysia ni, kalau tuan-tuan semua dengar, pelajar-pelajar kita di pondok di Malaysia ni, baca kitab Arab takkan salah satu pun baris. Pasal dia belajar dua. Belajar grammar bahasa Arab, tahu isim, fi'il, huruf sebagainya. Yang mana bila dia tahu grammar ni, dia akan bincang hujung huruf. Macam mana baca bismillahi ke, hu ke, ha. Muhammadun ke, Muhammadin ke, Muhammadin. Dia belajar tu. Kemudian belajar kedua adalah masalah tasrif. Tasrif ni macam ada perubahan. Macam Hammada yuhammidu tahmidan fahu Muhammadun wa dzaka Muhammadun. So kalimah tu berubah-ubah daripada satu kepada satu berikutnya. Perubahan tu kalau belajar dia tahu. So bila kita buat macam ni, orang-orang Arab sini pun impress dengan orang Malaysia.
So, pelajar pondok kita di Malaysia ni, dia boleh baca kitab tanpa salah baris satu patah pun. Dia baca, dia boleh tahu ini fa'il ke, ini fa'il, ni baris depan ke, ni baris belakang. Dia boleh macam tu sekali. Baris belakang tak ada, atas dan bawah je. Depan, atas, bawah. Jadi bila dia letakkan bacaan baris tu, dia takkan silap. Tapi dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap. So, belajar bahasa Arab percakapan lain. Untuk penulisan lain, untuk kita panggil apa? Untuk apa, membaca kitab lain. Dia kena ada kemahiran berbeza. Lepas tu contoh macam orang belajar apa, bahasa Arab untuk faham Quran pun lain. Tak perlu kepada banyak sangat perkataan. Just tumpu kepada kalimah-kalimah Quran saja. Actually dalam 500 lebih kalimah. Kalau orang tu hafal, tahu maksud, dia boleh baca Quran dan dia faham. Seimbas lalu tu dia faham maksud lebih kurang. Mungkin tak detail, mungkin ada 2-3 kalimah dia tak tahu. Itu tak pelik lah. Hatta para sahabat Nabi dah ada kalimah-kalimah dia tak tahu. Kalimah. The whole ayat dia tahu. Tapi ada satu kalimah tu mungkin dia orang tak tahu kalimah ni maksud apa. Itu benda biasa. So kalau untuk belajar bahasa Arab Quran lain. Bahasa Arab faham Quran lain. Bahasa Arab komunikasi lain. Bahasa Arab untuk penulisan, menulis mengarang lain. Bahasa Arab untuk orang tu apa skill untuk membaca kitab lain. So basically kalau orang tu dia nak belajar bahasa Arab, dia kena tahu beza dia. Cuma di kalangan orang sesat, macam tadi lah saya kata, bila saya serang, saya kata Kaha ni bahasa Arab pun tak tahu, dia orang kena kabut. Dia kata Kaha ni tahu apa, pernah jadi mutawif dan sebagainya. Ini contoh nak faham kan, tidak ada asas pasal hanya setakat jadi mutawif bukan melayakkan anda jadi seorang ahli tafsir. Macam dia, hatta kalau orang tu belajar, katakanlah orang tu belajar bahasa Arab untuk apa, untuk pengajian apa, grammar. Dia tak semestinya tahu tafsir juga. Satu kaedah tafsir atau usul tafsir ni, dia ilmu yang sangat penting sebenarnya. Bahkan sebenarnya ikut pada zaman dahulu, orang belajar usul tafsir sebelum belajar tafsir. Macam usul fiqh. Belajar usul fiqh sebelum belajar fiqh. Sebab dia tak tahu hak wajib, haram, makruh, apa mubah, apa sunat, makruh, wajib, sunat, haram, makruh, mubah ni. Ini dalam tajuk ilmu usul fiqh. Bila kita belajar fiqh, kita terus praktis mana wajib, mana sekian. Sedangkan asas bahawa kalau orang tu belajar usul fiqh, dia kena faham mana yang perintah tu dia tak boleh tinggal. Mana perintah yang Allah Ta'ala perintahkan tapi ada pilihan untuk dia. Mana perintah galakan daripada Allah Ta'ala. Mana larangan yang bentuk macam tu juga. So basically kalau ikutkan usul tafsir ni, ilmu yang sepatutnya dipelajari sebelum belajar tafsir. Sebenarnya. Sebab dia nak memastikan kita tidak tersilap dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab kita berpandu kepada kaedah salaf. Atau orang terdahulu yang lebih faham Arab atau lebih tahu agama banding kita. Okey. Sebab tu kita kata dalam perkara ni, ilmu tafsir ni dari segi sudut itu kita. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, okey. Bila kita perhatikan dari sudut itu, bila orang yang tak belajar, macam baru-baru ni kita dengar kan, macam apa, pentafsiran berkenaan dengan Ya'juj-Ma'juj tu, dia kata sekarang dah bercampur. Kan bila dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Jadi dia kata dia baca ayat tu, maksudnya sekarang dah bercampur aduk dah Ya'juj dan Ma'juj tengah kita. Ni masalah lah. Kefahaman tu bukan kefahaman daripada hadis Nabi. Sebab tu kita baca Quran, tengok hadis. Bila hadis Nabi bincangkan tak macam tu. Ya'juj dan Ma'juj ni hanya keluar selepas daripada Dajjal. Selepas Dajjal dan sebelum daripada kiamat. Sebelum daripada ditiupkan sangkala, maksudnya dia sebelum Islam ni aman. Itu zaman dia. Ikut hadis Nabi SAW. Sebab tu Quran datang rumusan, hadis Nabi detailkan. Kita bimbang dalam kita sekarang ni, ada orang dia cuba faham Quran tu dengan sendiri. Tanpa merujuk kepada kaedah yang sepatutnya dipelajari ataupun diketahui daripada usul tafsir. Ini masalah yang sering saya perhatikan. Sebab benda tu tajuk dia simple je. Kita faham bahawa kita nak faham Quran, nak beramal Quran. Tapi masalah sekarang ni, cara kita faham tu betul tak? Betul tak? Sebab tu kalau kita lihat ni, insyaAllah nanti bila kita start kelas ni, dalam menafsir Quran ni, di sisi ulama, dia kata dia ada beberapa cara. Sebab ada cara. Sebab dia kata macam ni. Okay. Dia kata sebab pertama sekali kita tahu hukum tafsir. Yang tafsir ni sebenarnya tafsir Quran ni, dia ada tafsir, ada bahagian dia. Ada tafsir yang semua orang kena tahu. Semua orang kena tahu.
Semua orang yang tahu. Ada tafsir yang semua orang tahu. Maksud dia macam contoh macam maksud dia solat. Maksud dia solat. Siapa tak ikut tafsiran solat itu macam solat kita amalkan sekarang, kafir. Kafir, keluar agama, terkeluar dari agama. Sebab tu tafsiran macam ni dia tak boleh, tak ada siapa tak tahu. Semua orang mesti tahu. Okey. Contoh macam kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata ada 4 jenis. Okey. Kalau kita kata dengan tahu manusia, okey, dia kata kalau manusia tahu, tafsiran manusia tahu ni adalah, dia kata ada 4 benda. Satu bentuk yang orang Arab tahu dari kata-kata mereka. Bila orang Arab bercakap, macam sebut syajarah, dia faham syajarah tu apa. Jabal, dia faham jabal tu apa. Tur, dia faham tur tu apa. So orang Arab dia sebut nahrun, dia faham nahrun tu apa. So jadi orang Arab faham dari bahasa dia. Okey. Kemudian kedua, tafsir yang tak ada siapa tak boleh tak tahu. Tak tahu dia tak tahu. Ini macam itulah. Macam kita kata maksud solat, maksud dia apa. Tu tak boleh tak tahu. Mesti tahu. Tak boleh kita kata, saya tak tahulah benda ni. Macam babi tu haram. Macam geng-geng apa ya. Geng-geng apa Kahal Al-Kadzab ni, saya dapat tahu daripada orang mengadu kat saya. Dia orang minum arak, makan babi. Dia kata arak suci. Dia cerita kelakar dia ni, cerita kelakar dia. Dia ambil ayat yang dalam surah An-Nisa kan, yang tentang ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Yang beriman kamu hampiri solat dan kamu mabuk. Dia tengok dia kata, orang solat masih mabuk, dia kata. Mana mabuk boleh, tapi jangan ketika nak solat. Yang kita nak solat. Sedangkan dia lupa kalau kita belajar dalam kes tadi kan, kita nak faham ayat. Sebab kita faham ayat-ayat lain serupa dengan dia. Ayat ayat tentang soalan para sahabat tentang arak dan judi. Ayat tentang tajuk pengharaman arak tu sendiri. Allah telah haramkan arak. Bila Allah sebut rijzun min amali syaitan, najis perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhilah. Itu yang terakhir sekali. Tapi ya, balik pada asal orang yang dia tak ada asas bahasa Arab ni, dia akan kata tapi ayat ni kata boleh. Kenapa Allah tak kata boleh kat sini? Dia cuba laga-lagakan ayat Quran satu sama lain supaya dia boleh keluar dari tengah tu untuk buat benda yang diharamkan. Ini kisah benar. Memang kita jumpa manusia macam ni. Kalau zaman dulu kita kena baca dalam kitab-kitab dan kitab-kitab para ulama tentang agama sesat, ajaran sesat yang menyimpan daripada Islam, kita dengar. Tapi kita tengok sendiri kumpulan-kumpulan ni. Memang ada manusia yang sedemikian. Yang peliknya, diorang ni memang kita panggil tidak ada asas untuk memaham Quran dan tak tahu pun Quran, tapi dia sibuk nak juga. Itu tafsir daripada yang macam Ibn Abbas kata. Yang kedua, yang tak boleh siapa tak tahu. Macam atuz zakah, dan tak tahu. Ketiga, tafsir apa yang diketahui oleh para ulama. Para ulama maksud dia yang dikata dengan oleh sebahagian. Tapi pada orang ulama tahu, orang awam mungkin tak tahu. Serta faedah atau hukum istinbat daripadanya. Contoh macam ni lah, macam kisah macam orang Arab sendiri nanti kita belajar. Orang Arab sendiri bila kalimah-kalimah Al-Quran tu sendiri, ada mereka tak tahu, hatta para sahabat Nabi SAW. Contoh macam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila dia naik atas mimbar, pernah sekali dia baca surah Abasa di atas mimbar. Lalu bila sampai pada ayat wa fakihatan wa abba, fakihah dia faham, abba ni apa, dia diam. Dia sebut fikir, abba ni apa. Lepas tu dia kata ini takalluf, dia tinggalkan, dia teruskan baca ayat lain, terus sambung ayat. Dia mula-mula tu pada awalnya dia merasakan penting untuk tahu, tapi last dia tak tahu. Okey, macam benda macam ni, punca dia bukan benda tu kalimah Arab, tapi masalah penggunaan. Setengah-setengah ahli tafsir kata abba ni pokok-pokok renik. Dan ini kalimah yang sama digunakan di Yaman. Kalau kawasan di Yaman, dia punya kawasan yang hijau, yang banyak pokok dan sebagainya. Ada satu kawasan di kawasan tengah Yaman, dia punya Ib. Dia punya root word samalah, Hamzah Ba. Wa fakihatan wa abba. Ini kawasan yang Ib atau Ab kan. So, Ib, ini kawasan ni, dia ketika musim hujan dia akan hijau. Hijau, bukit-bukit dia. So, kalau nak faham dekat sini, okey, para sahabat Nabi macam Umar mungkin tak pernah sampai ke Yaman. So, kalimah tu kita tak sampai pada dia penggunaan belah mana. Sebab tu bila kita tengok Ibn Abbas, dia sebut, dia kata maksud ni adalah sekian. So, percampuran dia dengan orang ramai, selepas daripada Umar wafat, Umar mati, selepas para sahabat lain mati, umur dia masih panjang. So, dia sempat bercampur gaul dengan orang yang di luar kawasan. So, kalimah tu mungkin Arab, yang lain pakai. Arab Quraisy tak pakai, sebab diorang tak ada benda tu. Itu kaedah-kaedah dia. So, sebutan kalimah tadi dan sebutan penggunaan dia mungkin tak diketahui, tapi orang tertentu tahu. Ini dia kata
para ulama tahu hukum hakam, halal haram pun macam tu. Macam masalah pengertian wasiat ke dalam Quran Karim tu. Ini para ulama kita mungkin orang awam tak tahu. Tapi para ulama tahu. Okey. Betul yang keempat, apa yang diketahui oleh Allah Taala sahaja. Ini yang macam contoh macam bila kiamat ke, tentang masalah benda gaib yang akan disorokkan ke, dia masuk campur. Ini di antara perkara yang siapa-siapa kata dia tahu, orang telah menipu. Orang telah menipu dengan nyata. Nah, Allah Taala saja yang tahu akan perkara tersebut. Ini. Jadi kalau kita kata dari segi sudut masalah pemahaman tafsir tu di sisi orang ramai, orang awam, dia ada 4 bentuk keadaan tadi. Mana ada ilmu yang dia kata orang Arab tahu secara asal bahasa Arab. Kemudian ada yang diketahui oleh orang ramai tanpa sebarang pengecualian. Tak kira tua muda, kaya miskin, jahil tak jahil, mesti tahu. Macam saya sebut lah, Hakimus Salah, dirikan solat sebagainya, tak ada siapa boleh tak tahu. Siapa tak tahu, macam kes macam kumpulan yang dia tak solat lah, yang belajar ilmu hakikat, makrifat sebagainya kan, dia telah keluarkan tafsiran baru yang tak pernah dikeluarkan pengertian dia dalam dulu. Orang Arab tak pernah faham macam tu. Nabi solat depan Kaabah, orang musyrikin cuba pijak. Nabi solat, bahkan ajaran solat tu daripada Mekah, Madinah, disebarkan Islam tu ke Syam, ke Iraq, dan sampai ke India, sampai ke Afrika, sampai ke Yaman, sampai ke tanah Melayu. Solat dia sama. Tiba-tiba ada orang yang tak belajar agama datang, saya rasa solat dia lain. Solat tu maksud lain, bukan solat maksud itu. Kat sini nampak sangat dia tak layak pun untuk bercakap dari asal. Dia tak layak bercakap pun daripada asal. Ni contoh-contoh yang kita kata dari segi pengertian, orang Arab faham. Awak tak faham, awak diam je lah. Macam apa kadang-kadang penggunaan kalimah nahnu dalam Quran. Digunakan nahnu dalam Quran kan. Kalimah nahnu dalam Quran memang maksud dia nahnu tu kami, tapi bukan maksud dia Allah tu banyak. Mereka kata inna nahnu nazzalna dzikra wa anzalna ilaika dzikra. Kami turun pada kau adzikr kan. Jadi anzalna, kami turunkan. Orang musyrikin pun tahu Nabi tak pernah maksudkan Allah tu ramai. Nabi dia tahu. Sebab tu dia tak pernah soal. Bahkan orang Yahudi pun tahu Nabi maksud nahnu tu. Lepas tu benda ni orang Arab tak pernah jahil. Lepas tu saya jumpa dengan orang yang kata soal, kenapa kat sini ana, kenapa kat sini nahnu? Dia kata awak sibuk besar. Awak tak nak guna kalimah mana satu. Kata benda tu bukan hak awak untuk campur. Saya kata awak sibuk apa? Orang Arab tak sibuk, awak sibuk apa? Lepas tu kita kata yang ini orang Arab tahu. Lepas tu kemudian yang Arab tahu, lepas tu orang tak boleh tak tahu macam solat tadi kan. Tak boleh siapa tak boleh tak tahu. Tak ada pernah ada tafsiran lain selain solat yang kita laksanakan. Kemudian tafsiran para ulama tahu, yang kita kata hukum hakam atau perkara-perkara yang berkaitan masalah pengertian kalimah, macam tadi macam kes kita bincang itu tentang kisah macam mana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia keluarkan hukum kalau perempuan mengandung, lahirkan anak dia mati suami, dia tengah mengandung, suami mati, lahir je anak, dia boleh kahwin baru tanpa perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Dia ambil tempoh yang lebih panjang sebab dia bandingkan ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari itu dalam surah Baqarah, sedangkan ayat tentang tajuk iddah perempuan yang melahirkan anak tu, mengandung, lahirkan anak, dia dapati daripada surah At-Talaq. At-Talaq lepas surah Al-Baqarah. So dia kira ini yang mula, ini kemudian. Kat sini macam ada pemahaman. So para sahabat Nabi SAW, kadang-kadang benda macam ni orang awam tak nampak. Diorang nampak. Para ulama yang banyak baca, yang banyak mengetahui keseluruhan Al-Quran, dia akan nampak. Orang yang tak belajar, tak nampak lah. Para ulama akan nampak. Dan yang terakhir tu kita kata, apa yang daripada Allah Ta'ala saja tahu. So kalau kita faham dari sudut ini kan, dan pemahaman Quran. So kalau orang memandai-mandai yang sesuka hati bercakap tentang Quran, mengatakan maksud ni saya rasa macam ni, ini saya rasa macam ni, dia lupa sebenarnya 4 tadi. Kan, ilmu yang dia cakap tadi, adakah orang Arab faham? Adakah benda tu mesti difahami secara langsung, tak ada siapa boleh tak tahu? Ataupun benda tu ulama' dia tahu. Kalau ulama' dia takkan ambil Imran Hussein. Imran Hussein yang bekas pengikut tarikat dan kemudian konon bertaubat, kemudian mewujudkan satu kumpulan jemaah tinggal dekat satu pulau, konon tak nak kena riba dan sebagainya, dia lepak Malaysia. Ini masalah, saya tak nampak lah di mana duduknya akal orang yang ikut macam ni. Dia bukan ulama' pun. It's not even layak untuk digelar ulama'. Ya, dia mengkaji-kaji, tapi kelayakan dia bukan di situ. Kita boleh lihat bila jauhnya daripada manhaj salaf. Mana salafus soleh tak buat kerja macam tu.
tak sibuk membuat telahan tentang masalah kiamat dan sebagainya, bila dan sebagainya. Diorang tak pernah buat macam tu. Dia, kalau orang ni buat, dia buat ahli bid'ah lah, kenapa nak ikut? Peliknya, orang belajar sunnah tapi ikut orang macam ni. Ni gila. So jadi kalau kita faham dekat sini kan, memang kita kata insyaAllah apa yang kita kata benteng antara keajaiban yang kita kata boleh kira pada ilmu tafsir ni adalah jadi benteng kepada kita bila mana kita dengar orang cakap apa-apa tentang tafsiran Al-Quran, kita terus tangkap dah. Kat mana kita nak tangkap, ini yang dia bercakap ni tak ada kaitan langsung dengan tafsiran Al-Quran daripada seperti ni kena oleh agama. Bukan macam ni kena oleh agama. Kalau tafsirkan tu, cakaplah apa dia nak tapi tak ada nilai. Tak ada nilai. Percakapan dia macam tu je. Tak ada sebarang nilaian. Di sisi Islam, di sisi Allah Ta'ala dan Rasul tak ada kaitan. Tapi dia cakaplah apa nak cakap. Dia sesat. Dia cakap apa kan? Jadi kita faham kat sini, ini bentuk yang patut ada pada diri kita dalam pemahaman. Dan kita tak boleh tidak sebagai apa orang yang belajar ilmu kita kena susun ilmu kita dengan betul. Kadang-kadang saya tengok banyak juga apa zaman kita sekarang ni yang separuh tu macam ikut Quran awal sebagainya kan, diorang dibuat apa tadabbur ataupun ada Quran apa benda tak, tadabbur Quran tapi tak reti tafsir. Dia patutnya kita ambil tafsir baru kita tadabbur, bukannya tafsir tanpa tadabbur. Tadabbur tanpa tafsir. Tadabbur tu hanya berlaku lepas tafsir. Tahu kalimah tu apa Allah nak, maksud ayat tu untuk apa, tajuk apa, berkaitan apa, dan baru kita aplikasi pada diri kita. Baru betul itu dipanggil tadabbur. Adapun kalau sekiranya orang tersebut dia ambil Al-Quran mana-mana suka hati dia, kemudian dia cuba kononnya untuk mengkaji ada rasa. Macam dulu apa geng lepak mafasid. Ada dulu Wan Jiwan Hussein anjurkan dekat Shah Alam. Ustaz Asy Sobri dia ada full video kumpulan-kumpulan ni punya perjumpaan. Yang mana dalam perjumpaan tersebut diorang pergi cuba kononnya baca Al-Quran, tengok tafsir terjemahan dia, kemudian mereka cuba aku rasa ayat ni. Inilah kurang ajar apa yang biadab terhadap Allah dan Rasulnya. Buat kita dalam konteks ni, macam kita balik pada ayat pertama surah Al-Hujurat. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kamu mandai-mandai daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tak ada layak untuk bercakap dia. Mana pada setiap orang ada bidang masing-masing. Kalau awak bukan bidang, dia belajar bidang tentang Quran dan Sunnah, bukan Quran dan Hadis, awak tak belajar, memang tak ada ilmu kat situ, dia diamlah. Awak pandai kereta, awak buat kereta. Awak pandai masak, awak buat masak. Bincang benda awak pandai. Benda bukan bidang awak yang bincang. Macam kami, para asatidzah, insyaAllah takkan bincang benda yang tak ada kaitan dengan kami. Jadi kalau orang kata macam tu ada kes dia kes jiwa sakit jiwa tu, tak ada kaitan dengan agama, tu gila. Sebenarnya Allah turunkan Al-Quran untuk syifa' lima fis sudur. Penawar bagi apa dalam dada. Apa dalam dada ni, daripada kerusingan, kekufuran, keraguan, iri hati, dengki dan sebagainya, segala mazmumah dan juga sifat-sifat yang tak elok dalam dada kita ni, memang Allah Ta'ala berikan ubatnya dengan Al-Quran. So dengan sebab itu kami para asatidzah akan masuk campur dalam kes benda macam tu. Macam orang yang kata dia stres sebagainya, kita kata rujuk Al-Quran balik, kemurungan balik Al-Quran. Orang tu kata ini semua salah, ini kena jaga-jaga sikit. Baca Quran pada orang tu saya rasa salah lah. Baca pada orang tu Quran, sedangkan dia tak nak baca sendiri sebagainya, dah salah. Tapi untuk terang pada dia tentang apa Allah Ta'ala kata pada dia sepatutnya jadi macam mana, itu kena terangkan. Itu yang kita kena faham sebagai bentuk ataupun asas bagi sudut mana kita belajar tafsir Al-Quran ni. Sebab ini zaman kita sekarang ni, zaman di mana banyak orang memandai-mandai lebih daripada kadar sepatutnya. Semua orang cuba bercakap bila nak terangkan Al-Quran, kena dengan parti politik yang dia sokong ke, atau kumpulan yang dia nak menangkan ke, atau dengan perangai dia ke, ataupun dengan jualan. Yang 3-4 hari ni ada jualan public goal. Jadi ada orang nak suruh orang beli. Dia kata, sedangkan Nabi dah sebut dah. Nabi kata az-zahabu bil-zahabi. Emas dengan emas, perak dengan perak. Kan, tamak dengan tamak, bali dengan bali, garam dengan garam, tangan dengan tangan. Mislan bimislan, serupa, on the spot. Kalau nak tukar, buat tukaran on the spot. Kalau bercanggahan dia bentuk, dia kata kalau emas dengan bukan emas, emas dengan ringgit dan sebagainya kan, dia kenalah. Emas dengan perak ke, perak dengan sekian ke, dia kata jual macam kamu nak, asalkan yadan biyadin. So baru ni ada orang kelakar, dia buat lawak, dia kata kita ada akad. Akad kita tu membolehkan walaupun kita bayar lewat, tak dikira sebagai hutang. Dia main lagi. Nak cek dua orang, nak suruh orang beli public gold tu.
Dia letak nama orang ni pakar syariah dan sebagainya. Ini semua ni adalah penunggang agama. Ini adalah penunggang agama. Dia jaga sikit. Okey, baik. Ada soalan? Sekejap, saya tak nampak soalan ni. Saya tengok je dekat satu tempat. Cerita dia pasal gambar hilang. Saya dah tak tahu mana satu. Sekejap. So ni rumah kami ni bising sikit. Apa benda tu sembang tu. Okey, 6 komen. Kita tengok daripada pertama Kalau adalah ahli ilmu menafsir lafaz kullu daripada hadis Nabi ni bukan sebuah ahli menafsir, mana ada menafsir kullu bid'atin dhalalah. Dalam Quran ada banyak ayat bahawa adakah mereka menafsir kullu, setiap kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi ada kecualian lah tu. Kalau dia kata kullu tu bukan semua, kita pun setuju kullu bid'atin dhalalah bukan semua. Sebab kullu yang bukan daripada agama tak adalah dhalalah. Macam nak awak pakai lampu tak pakai pelita zaman Nabi, tak adalah kullu tu masalah. Tapi kalau awak nak masukkan agama dengan perbuatan yang lain, sebab tu kenapa hadis tentang kullu bid'atin dhalalah tu kita bawa pula hadis yang Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Maksudnya memang ada pada urusan kami ni apa bukan daripada, ia tertolak. Pakailah hadis juga. Jangan pegang satu ayat, satu hadis, satu nas, tinggal nas yang lain. So hadis tu tafsiran dia ada. Nabi kata barang siapa mengada pada urusan kami ni apa bukan daripada, ia tertolaklah. Tolaklah, buang. Kan? Man amila amalan laisa alaihi amrun fahurat. Siapa membuat satu amalan yang tiada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Itu jelas penjelasan bagi kullu maksud dia apa. Kullu tu maksud dia apa bukan agama. Yang dalam agama tak boleh. Yang bukan agama buatlah. Tak apalah buat lampu dan sebagainya. Itu maksud sebenar. Okey. Kemudian dekat sini tafsir. Okey, komen kedua. Sekejap. Saya tengok. Manjung jelas. Sangkut. Okey, tak ada lagi soalan. Yang ketiga, ini saya akan tengok sekali. Tengok gerak saya sekejap. Manjung jelas. Okey. Minta maaf lah, memang lain kat rumah ni tak apa bagus sangat. Saya pun payah nak buat apa. Okey. Okey, tak ada. Tak ada lagi. Setakat ni tak ada lagi yang lain. Cuma macam tadi kawan tu kata apa, kullu tu kan, mana ada melawan tafsir. Ahli tafsir tak terjemah macam tu. Kecuali awak jumpa dengan ahli tafsir, ahli bid'ah. Kalau nanti nak ilmu tafsir nanti, usul tafsir nanti kita akan lihat macam mana tafsir-tafsir yang di luar daripada apa ahli sunnah punya, macam Mu'tazilah punya tafsir, ahli tafsir sufi. Ini tafsir yang tak pakai. Tafsir-tafsir yang tidak dijadikan hujah. Boleh ambil iktibar macam tafsir Zamakhsyari, dijadikan iktibar. Bukan jadi hujah. Nak tengok macam mana berpemikiran ahli bahasa dalam tajuk tafsir. Tapi bukan menjadi hujah. Sebab bila ada nas, bila orang tak faham, bila ada apa, dah ada nas, apa la ijtihad fi ma'radid dalil. Tidak ada ijtihad bila dah dibentangkan dalil. Dalil dah ada, ijtihad tak masuk. Faham tak? Ijtihad tidak masuk. Kita hanya bincang ijtihad bila tak ada dalil. Ada dalil maka stop. Ijtihad tak masuk situ Baik. Okay, tapi minta maaf banyaklah pasal apa line pelik sekejap on sekejap off. Dia stabil. Kita tadi udah banyak pakai internet kat rumah ni. Okey, ala kulli hal semoga insya-Allah nanti Allah Taala berikan kita kelapangan dan kita mohon Allah Taala selamatkan kita daripada kejadian yang baru ni. Masih lagi ada orang yang tak faham bahasa. Kita kata dengar pada pemerintah, dengar dan taat. Dan ini adalah cara ahli sunnah dan kita berjaya boleh kurangkan jumlah COVID baru sebelum ni sebab kita patuh pada pemerintah sebab arahan Nabi macam tu. Sekarang ni kalau kali kedua baru ni orang dah yang pakai tag pink pun langgar, tak dengar cakap. Dan sedangkan dia baru ni kan di Kedah kan, dekat area mana entah. Saya lintas kawasan tu dengan kereta lah kan. Dekat Changlun apa dah. Napoh. Jadi kawasan tu orang tu seorang pergi tapi ramai-ramai datang jumpa dekat kedai. Lepas tu budak-budak sekolah pun 2-3 orang dah kena. Sampai sekolah pun tutup kawasan tu. Ini masalah lah. Punca asal ni satu benda je. Dengar dan taat.
disuruh dengar dan taat pada pemerintah, dengar je. Dan tak rugi apa-apa pun. Kalau pemerintah tipu kita, pemerintah Malaysia ni katakanlah terikut dengan Illuminati ke dan sebagainya, Allah Ta'ala akan hisap mereka. Atas kita yang Allah tuntut, yang Nabi ajar kepada kita adalah dengar dan taat. Yang timbulkan masalah sampai menjadikan huru-hara. Itu je. Kalau ni kata orang kita jadi macam mereka syarikat dengan tak dengan cakap, rosak lah. Kita kan rosak lah. Itu je. Okay, baik. Wallahu a'lam. Berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.